Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam perkenalan. Nama saya Dr. Jakaria Dasan, tetapi lebih famous dikenali sebagai Dr. Jack. Jadi untuk program ni rakan-rakan US semua boleh panggil saya Dr. Jack lah. Even keynote speakers ni pun dah jadi sahabat kami dengan Dr. Fatimah, Prof. Mansur, Prof. Aslan, Prof. Datuk Lokman, Prof. Dr. Zack dan yang lain-lain pun panggil saya Dr. Jack. So serangkap pantun. Macam stres nampak tadi kan, macam stres. Jadi saya bagi pantun lah. 2-3 kucing berlari, manakan sama si kucing belang. Dari tadi belum berdiri, nantilah lepas saya membentang. Jadi kalau kita ikuti tadi pembentangan Dr. Fatimah tu, dia lebih kepada software ya. Dia lebih kepada software. Software yang mana dia adalah model. Model bagaimana kita menyelesaikan isu ataupun challenges yang dihadapi oleh komuniti ataupun masyarakat. Dalam konteks saya pula, saya akan berkongsi dari segi hardware-nya. Dr. Fatimah software-nya, saya hardware-nya. Hardware yang saya akan kongsikan dengan rakan-rakan semua ialah bagaimana kita secara praktikalnya nanti menggunakan software yang Dr. Fatimah dan saya hasilkan itu untuk mengubah maksudnya bukan mengubah secara total, tetapi bagaimana kita nak mengembangkan dinamika komuniti. Sebelum itu saya sebenarnya baru juga dalam bidang akademik inilah. Saya baru start akademik tahun 2011. Sebelum itu saya seorang penolong pendaftar di UMS dan sebelum itu selama 10 tahun saya berkhidmat di Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah. Jadi secara tidak langsung saya melihat bahawa terdapat beberapa aspek yang universiti boleh lakukan bagaimana kita untuk berkhidmat kepada masyarakat menerusi platform University for Society. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada 3 individu. Yang pertama ialah Profesor Madya Dr. Ismi Roha, Timbalan Pengarah KAP kerana memberi kepercayaan kepada saya dan Dr. Fatimah. Kedua, Prof. Dr. Coswell, my boss lah in my office, yang tadi tu, ini penolong Naib Chancellor Jaringan Industri dan Masyarakat. Dia yang kidnap saya masuk pusat kelestarian di bersama masyarakat. Senang-senang saya duduk di bahagian komunikasi korporat, dibawa saya masuk ke dalam pusat kelestarian di bersama masyarakat dan akhirnya saya kembali ke asal di mana saya bermula sebelum saya join UMS. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Sapri, Dekan Fakulti Perubatan Sains Kesihatan kerana mengendorse kerjasama pusat kelestarian bersama dan juga fakulti dalam menghasilkan satu model yang mungkin buat masa ini yang bolehlah kita ketengakan, kita guna pakai. Pada masa yang sama juga saya seperti yang diterangkan tadi, saya merupakan yang bertanggungjawab lah. Saya ini tidaklah juga ketua, saya ini bukan ketua Zon Borneo. Ini Prof. Mansur tahu nih, sebab kami ini bila melapor di KPT, kamilah yang selalu berdebar-debar. Jadi jarang berlaku ketua berdebar. Jadi saya tidak melihat diri saya sebagai ketua ya. Kita kongsi bersama-sama. Okay, next slide. Saya juga ada menulis beberapa artikel di local newspaper dan juga di peringkat nasional berkaitan dengan bagaimana University for Society ini dapat kita jayakan bersama. Tadi pengarah ACAP ada sebut pasal sulam, sekolahku. Basically, kita fit that program ya, seperti yang proposal maksudkan tadi. Kita fit that program. We are not actually the direct implementer, but we fit the program. In order for us to fit that program, kita memerlukan contribution para pensyarah ya. Contribution para pensyarah sangat penting untuk memastikan agar program University for Society ini dapat dijayakan. Dalam pembentangan saya ini, saya cuba dalam jangka masa yang sangat pantas, mungkin 15 minit begitu. Ini adalah perkara-perkara yang akan saya kongsikan dengan rakan-rakan semua lah. What is the spirit of University for Society? Ini saya ini masih baru. Kalau dianggap dalam akademia saya masih baru, cuma mungkin dahulunya saya berada di sana. Kemudian U4S zone, saya perlu juga maklumkan tentang zon-zon yang terdapat di UA. Mungkin ada kalangan rakan-rakan UA ini tidak maklum kewujudan zon University for Society dan Knowledge Transfer Program yang dilakukan. Dan saya pastinya akan berkongsi tentang 2 kampung yang unik seperti ucapan Naib Chancellor tadi, Kampung Kelimu dan Kampung Marakau Ranau. Jadi saya mulakan dengan ini yang berlaku beberapa hari yang lalu ya.
dilancarkan bengkel University for Society yang diadakan di Palm IOI Garden dekat Putrajaya, di mana bengkel tersebut telah dirasmikan oleh Ketua Setiausaha Pengajian Tinggi, dan mesej yang sangat jelas ialah this is the right time to engage with community. COVID kita jangan lihat sebagai satu gap untuk kita menjauhi community. COVID perlu kita lihat sebagai satu ruang untuk kita menyusun strategi, dan selepas ini ataupun pada masa ini kalau mengikut SOP yang betul, kita kena turun padang, membantu masyarakat bagi menjelaskan what is University for Society is all about. Dan dalam amanat Menteri Pengajian Tinggi, kalau rakan-rakan masih ingat, disebut tentang fokus yang keempat, memacu kesejahteraan komuniti. Dalam konsep University for Society ini kita juga menggunakan konsep yang sama, iaitu driving well-being together. Ini nanti Prof. Mansur akan elaborate lebih lanjut masa sesi beliau. Saya tidak akan elaborate. Yang paling penting adalah apabila kita melaksanakan sama-sama bekerjasama melaksanakan University for Society, kita kena faham. Sebagai ahli akademia, kita kena faham the difference between self-obligation and social obligation. Kalau rakan-rakan tengok semua yang grafik yang saya tunjukkan di sini, forum, newspaper, knowledge transfer, scopus, CSR, grants, conference and teaching. Satu makna yang boleh kita nampak ialah semuanya ialah self-obligation. Self-obligation. Kita kena buat itu untuk kita mendapat kenaikan pangkat dan sebagainya. That is self-obligation. All this while, not you all lah, maybe some. Kita ingat bahawa ini adalah social obligation. So, this direction kita kena betulkan bahawa all this while rupanya kita buat self-obligation. Sedangkan kita dituntut untuk menterjemahkan produk dan inovasi kita untuk dikatakan sebagai social obligation. Di sini ada loopholes. So itulah kita buat bengkel ini supaya kita memperkasakan kepahaman para pensyarah, ahli-ahli akademia, apakah maksud sebenar social obligation. Kalau kita lihat kepada items yang saya tunjuk dalam slide ini, saya ambil satu contoh, teaching. Teaching can be self-obligation and it can be social obligation. Contoh, self-obligation kita fulfill the credit hours. Social obligation kita bagi tuition percuma kepada masyarakat ataupun community yang tidak pun dinilai oleh ELNPT. So kita masih lagi ada goals yang itu yang mana perlu kita perkasakan, kita perlu faham the concept of social obligation. So, melalui program inilah kami cuba sedaya upaya, saya dan Dr. Fatimah lebih hampir setahun. We try to develop this thing, we go to the communities, we go to the government agency, we talk to the Kementerian Luar Bandar and so on, Yayasan Sabah dan sebagainya, untuk mengenal pasti bagaimanakah nanti model yang rakan-rakan ikuti ini akan berjaya menjelaskan kepada diri kita dululah. Kita kena faham dulu, baru kita nak fahamkan kepada ahli rakan-rakan akademia yang lain. That is the purpose. So kita kena faham the difference between self-obligation and social obligation. Okey, yang ini saya guna slide Prof. Mansur Prof. Mansur, minta maaf saya guna your slide last time in bengkel, but this is a very important slide, very important slide. Salam Prof, maaf menyampuk. Boleh tak letak presentation mode, senang sikit nak lihat. Oh ya. How to? At the bottom there is this one. Okay. Yes, thank you, Prof. Thank you very much, Dr. Sarinder. Thank you very much. Okay. So this slide actually is telling us how actually we do the University for Society so far. Untuk makluman rakan-rakan semua di Malaysia, di UA ni kita dibahagikan kepada 6 zon Kita ada 6 zon. Yang ini slide ni belum zon tengah tu ada 2. Yang terbaru zon tengah tu ada 2. Zon utara kita ada mendekati komuniti di Pulau Tuba. Kemudian di tengah komuniti di bandar dan di kawasan urban. Zon timur nelayan di Setio. Zon selatan Sungai Kim. Dan saya nak fokus kepada Sabah Saya nak fokus kepada Sabah. Since our program is in Sabah. Cuma yang tanda tu dia tidak betul, ditanda dekat Brunei pula, sepatutnya dekat Sabah. Sebab projek University for Society yang di zon Borneo ni di Markau Ranau
di mana dua universiti terlibat iaitu UNIMAS dan UMS. Kita kenal pasti satu komuniti dan kita bangunkan komuniti itu. Komuniti itu ialah komuniti Marakau yang akan jadi focal point kita untuk projek community engagement ini ya. Di mana untuk makluman rakan-rakan konsep kenapa kita introduce Marakau di Sabah sebagai komuniti yang perlu kita bangunkan. Salah satu sebabnya, mungkin sebab-sebab yang lain saya punya Profesor Oswald lebih area, tapi saya fokus pada the other ideas, the other angles of the ideas. Iaitu kalau kita sebut Ranau ya, kalau kita sebut Ranau, kita akan, tuan-tuan, rakan-rakan semua akan maklum bahawa Ranau ialah kawasan pelancongan yang sangat terkenal. Saban tahun orang akan datang ke Sabah, the first place mereka nak pergi ialah Kundasang sebagai contoh. Jadi apa yang berlaku, Marakau ini dia terletak di Pekan Ranau, jauh daripada the focal, the point of tourism itu. Jadi apa yang kita cuba bawa di sini ialah kesamaan ekonomi, keserataan ekonomi. Bagaimana masyarakat di Sabah itu, di luar bandar itu dapat hasil ekonomi yang sama banyaklah dengan komuniti-komuniti yang lain. Itu yang idea yang cuba kita highlight, salah satu idea yang cuba kita highlight, dan di mana menerusi program ini nanti rakan-rakan semua akan kita bawa turun padang dan menambah lagi idea-idea yang boleh kita gunakan untuk membangun kawasan ini. In the future, semua universiti akan melakukan projek-projek yang baharulah. Okay, when we talk about sustainable impact of the socio-economic project, apa yang kita buat ialah kita tidak mengenal pasti ataupun memajukan sebuah perusahaan yang baru ditubuh, yang baru dikenal pasti. Sebaliknya, apa yang kita lakukan menerusi University for Society ialah kita mendapatkan input daripada kalangan rakan-rakan pensyarah ataupun komuniti mengenai projek-projek mereka yang boleh kita bangunkan menerusi konsep pembinaan ilmu. So untuk maklumat rakan-rakan semua di PKLM, UMS, ini adalah kita punya prosedur ya. Bagaimana kita memastikan ataupun kita memilih projek-projek yang boleh dipindahkan ilmunya. Kita mempunyai kekurangan kewangan dan kita tidak mempunyai cukup tenaga untuk memastikan semua masyarakat boleh dibangunkan. Apa yang kita lakukan ialah kita mengenal pasti sesebuah masyarakat dan masyarakat itulah nanti yang akan jadi role model kepada masyarakat-masyarakat yang lain. Itu yang kita lakukan melalui projek University for Society. Kalau rakan-rakan tengok di sebelah kiri, ini adalah 4 objektif yang kita di Pusat Pelestarian Bersama Masyarakat pegang ya. Iaitu pertama I, pemindahan ilmu. Yang kedua K, kerjasama. Bagaimana kita memupuk kerjasama dalam kalangan quadruple helix group ini, stakeholders ini untuk membangun community. Dan ketiga ialah E ataupun membangun sosioekonomi. Dan akhirnya sekali kita mengangkat prestis universiti bersama dengan prestis community itu sendiri. So ini adalah apa yang kita gunakan approach di Universiti Sabah untuk memastikan impact pemindahan ilmu itu dapat berjaya ya. Dalam program ini juga seperti yang Naib Chancellor dalam ucapan Naib Chancellor tadi, terdapat 2 buah kampung ya, 2 buah kampung yang sangat unik yang jaraknya lebih kurang 4 atau 3 atau 4 kilometer. Ironinya, kampung ini iaitu kampung Kilimu ini adalah kampung yang sangat maju dan telah beberapa kali memenangi pertandingan desa lestari di peringkat negeri dan kebangsaan. Dan mereka ini berkongsi satu sungai yang sama dengan kampung Marakau. Berkongsi sungai yang sama dengan kampung Marakau. Masalahnya, air ilmu itu dari Kilimu itu tidak mengalir ke Marakau. Jadi sebab itu kita dapati bahawa 2 community ini, community Kilimu dan Marakau should be a good studies for us in order to assist the development in Marakau. Dalam kajian awal saya bersama Dr. Fatimah, kami mendapati bahawa untuk memajukan 2 buah kampung, perlu ada orang tengah. Perlu ada pihak ketiga. Dan pihak ketiga itu ialah kita akademia. Di mana melalui peranan orang tengah ini, iaitu kita dan khususnya peserta-peserta ACAP ini nanti, kita boleh menggabung jalinkan ilmu, boleh menurunkan ilmu daripada Kilimu itu ke Marakau. So this is the expectation. The outcome yang kita akan cuba yang kita sasarkan dalam program ini ya. Ini kampung Kilimu. Kampung Kilimu ni dia menang banyak pertandingan di peringkat negeri, daerah, negeri, kebangsaan. What happen is bila diorang menang,
duit yang dorang menang itu dorang invest in term of asset. At the end of the day, kalau kita pergi ke Kampung Kelimu hari ini, kita lihat banyak sele, banyak yang organize macam di gambar ini. Ini adalah hasil mereka memenangi RM400,000 sebagai desa lestari peringkat kebangsaan. Dan mereka laburkan, dan hasil daripada kemenangan itu sampai sekarang ahli-ahli komuniti tersebut mendapat income. So this is the kind of mindset yang kita nak terapkan di Marakau nanti, sebab Marakau is going toward this eco pelancongan. So ini antara contoh lah. So ini adalah fokus komuniti yang kita cuba develop, cuba bangunkan untuk makluman rakan-rakan US semua. Projek U4S memang dibuat di kampung ini. Kita juga melalui dana dalaman UMS melakukan beberapa projek di sini untuk memperkasakan komuniti ini. Why we need to memperkasakan komuniti ini ialah kita percaya kepada konsep komuniti adalah guru kepada komuniti yang lain. Okay, saya ulang, komuniti adalah guru kepada komuniti yang lain. Sebab kita mau menunjukkan Marakau ini boleh jadi contoh dan tauladan kepada komuniti-komuniti yang lain. Kita akademia cuma berkongsikan ilmu dan ideas dan sebagainya. Tetapi untuk memajukan komuniti itu, maka komuniti yang lain itu yang lebih berupaya untuk mengubahnya. Ya. So how this program related to SDG? So SDG seperti yang telah dimaklumkan oleh Chancellor, pengarah EPCAP dan juga Dr. Fatimah sebentar tadi ialah bagaimana pembangunan itu bersifat lestari. Itu dia punya maksud. Bagaimana pembangunan itu bersifat lestari dan tidak merosakkan bumi. Maksudnya ialah the profit of that any socio-economic project must be sustained beyond time. So untuk itu kita telah mengenal pasti melalui dapatan awal saya dan Dr. Fatimah, kami telah mengenal pasti 6 SDG ini yang sesuai untuk kita guna di komuniti Marakau nanti ya. Untuk SDG 3, 4 dan 11, Prof. Dr. Lokman, Prof. Vincent, Prof. Mansur, 3, 4 dan 11. Untuk ekonomi, Prof. Dr. Zakaria dan Prof. Ho Chong Mun. Dan untuk environmental, kita letakkan Prof. Dr. Aslan. So these are the 3 pillars of sustainability. Meaning to say that based on our research literature review, these 3 pillars should go together in order for us to achieve the total sustainability output. Yeah? Ini adalah ringkasan bagaimana nanti kita terjemahkan SDG itu ke dalam grup rakan-rakan semua ya, menggunakan SDG umum itu, dan SDG umum ini kita adopt the definition so that we can apply it to the Marakau community. This one we will elaborate further in the group breakout nanti ya. Ini sama juga untuk the SDG. Okay. So based on our preliminary studies with Dr. Fatimah, Prof. Oswald, Dr. Elia, and all my colleagues at PKLM, we found out that these are some of the issues that that will not make our effort to be successful. So basically, what we do, we include our preliminary studies for you all to discuss. But later on, when you all go down to the Marakau, maybe you will find another new issues. So that will be included in your team's decision making later on, discussion and so on. So we just provide you a very basic issues faced by this community. And I think that's all, Dr. Fatimah. Am I talking too fast? Because I try to catch the time. So molding leaders for society, that is the academia for our colleagues to think about throughout this program. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Zakaria, for the presentation. Terima kasih sangat-sangat. Okey, selepas mungkin ada sesiapa yang ingin bertanyakan dulu soalan dengan Dr. Jake, sebab beliau dah kenalkan diri sebagai Dr. Jake, before kita proceed dengan breakout session.